Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini ada perkara penting yang aku nak kongsi dengan kamu semua berkaitan dengan masa depan pengampunan Najib, petition Najib meminta pengampunan daripada diraja. Malam ini aku nak mulakan ulasan malam penting ini berkaitan dengan kata-kata daripada Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan. Beliau kata pengampunan Najib babit dunia akhirat. Sebelum aku nak teruskan, aku bermula daripada latar belakangnya terlebih dahulu, biar Anda buka fikiran sendiri ke mana arah tuju Najib selepas ini. Mengikut undang-undang, pengampunan Najib bukan dibuat oleh seorang sahaja yang di Pertuan Agong. Pengampunan Najib memerlukan satu lembaga pengampunan perlu ditubuhkan, yang dipengerusikan oleh yang di Pertuan Agong sendiri. Ahlinya pula ialah Perdana Menteri, Ketua Peguam Negara ataupun Peguam Negara, juga Menteri di wilayah persekutuan. Bagi kes Najib ini kerana berlaku di Kuala Lumpur. Dan Menteri di wilayah persekutuan ialah Syahidan Kasim. Seperti yang Anda tahu, Syahidan Kasim adalah seorang yang sering disebut sebagai kluster kabinet kerana mempunyai hubungan yang kuat dengan Ismail Sabri Yaakob, menjadi penyokong kuat kepada Ismail Sabri Yaakob. Jadi itulah latar belakangnya isu yang aku nak cerita malam ini, yaitu Syahidan Kasim adalah Menteri Wilayah Persekutuan. Daripada sinilah bertitik tolaknya apa yang dikatakan oleh Syahidan Kasim ini. Pengampunan Najib babit dunia akhirat. Saudara penonton sekalian, menurut Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan ini, beliau berkata kenyataan membabitkan usul pengampunan akan dikeluarkan apabila tiba masa yang disesuai. Saya juga ahli majlis berkenan yang akan buat yang terbaik. Saya tidak boleh buat kenyataan terbuka kerana menurut Syahidan Kasim, kerana ia membabitkan perundangan, membabitkan dunia dan akhirat. Katanya kepada pemberita selepas majlis penutupan Floria di Raja 2022. Selain itu, Syahidan juga berkata, berkata bahawa beliau turut mengambil kira titah yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah semalam sebagai panduan. Semalam media melaporkan Al-Sultan Abdullah berkata kuasa menghukum dan memberi pengampunan tidak wajar digunakan sewenang-wenangnya kerana ia bakal dipertanggungjawabkan pada hari kemudian. Baginda yang juga bertindak ketika menyempurnakan Majlis Perasmian dan Pemasyuran Kompleks Mahkamah Syariah Negeri Pahang menyatakan undang-undang yang tidak dilaksanakan secara konsisten dan adil akan menjurus kepada penindasan dan kezaliman dalam sistem pemerintahan. Sementara itu, Syahidan turut mengecam tindakan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO tindakan bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Lokman Nur Adam yang dikatakan melemparkan tuduhan liar serta tidak berasas terhadap Naib Presiden UMNO yang juga Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dengan hanya menyebut nama LA, Syahidan berkata individu kini membuat jerayawara ataupun ronso untuk memburuk-burukkan Ismail Sabri. Ada seorang bernama LA buat ronso memaki Perdana Menteri. Sekiranya parti lain sudah membuat gerak kerja untuk menghadapi PRU, tetapi orang bernama LA ini maki Perdana Menteri. Macam mana poster boy dimaki macam tu? Itu satu perbuatan tidak betul, katanya lagi. Kamis minggu lalu, pegawai khas kepada Perdana Menteri Dr. Kamarul Zaman Yusof membuat laporan polis terhadap Lokman susulan kenyataannya dalam Facebook Live malam sebelumnya yang mendakwa Ismail Sabri ada membuat perjanjian dengan pengerusi Perikatan Nasional PN untuk tidak menggantikan Peguam Negara serta mempercepat kes terhadap penasihat UMNO Najib dan Presiden Parti itu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebelum aku nak teruskan, aku tertarik
dengan kata-kata Sahidan ini, yaitu ada seorang bernama LE, merujuk kepada Lokman Adam, buat roadshow memaki Perdana Menteri. Sekiranya parti lain sudah membuat gerak kerja untuk menghadapi PRU, tetapi orang bernama LE ini maki Perdana Menteri katanya. Macam mana Postoboy dimaki macam tu? Itu satu perbuatan tidak betul katanya. Aku nak ulas sedikit tentang itu kepada ahli UMNO. Macam mana boleh dibiarkan Lokman Adam merosakkan identiti, integriti Postoboy UMNO Barisan Nasional yang akan dijanji guna pakai pada PRU nanti. Sekiranya Lokman Adam terus melakukan perbuatan ini yang dikatakan oleh Sahidan ini seperti roadshow memburuk-burukkan Ismail Sabri Yaakob, bukankah itu satu perbuatan yang agak tak berakal? Kerana itu secara tidak langsung telah merosakkan Postoboy UMNO Barisan Nasional itu sendiri tanpa perlu pembangkang, merosakkan identiti Postoboy yang dilantik itu, ditentukan itu. Api Lokman Adam dah sendiri memaki Postoboy itu, kata Sahidan. Jadi ini satu perbuatan yang tidak betul, kata Sahidan Kasim. Macam mana dia boleh memaki Postoboy? Itu persoalan dia. Jadi kalau akulah kan ahli UMNO, katakanlah aku adalah ahli UMNO, aku akan marah kerana bagaimana nak menangkan UMNO Barisan Nasional kalau Postoboy-nya sendiri telah dirosakkan oleh Lokman Adam sendiri. Bukankah itu betul? Pikir-pikirkannya. Selain daripada itu, Sahidan Kasim juga memberi kata-kata yang amat bermakna dan penting bagi aku malam ni, yaitu apabila dia kata, titah agung saya jadikan panduan, kata Sahidan berkaitan pengampunan di Raja Najib. Sahidan Kasim memberitahu bahawa beliau, Menteri Wilayah Persekutuan Sahidan Kasim yang juga ahli lembaga pengampunan, berkata titah yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah semalam akan dijadikan panduan susulan permohonan pengampunan diraja dikemukakan bekas Perdana Menteri Najib Razak, kata Sahidan Kasim. Beliau juga berkata kenyataan membabitkan usul pengampunan akan dikeluarkan apabila tiba masa yang sesuai. Saya juga ahli majlis lembaga pengampunan, berkenan akan buat yang terbaik. Saya tidak boleh buat kenyataan terbuka kerana ia membabitkan perundangan, membabitkan dunia dan akhirat, katanya menurut berita harian. Selain daripada itu, Sahidan juga mengecam tindakan Lokman Adam. Itu dua laporan berbeza daripada berita harian dan juga FMT. Laporan berita harian mengatakan pengampunan Najib, babit dunia dan akhirat, manakala di FMT titah agung saya jadikan panduan, kata Sahidan Kasim. Apakah ini adalah halat tuju kepada petition pengampunan Najib? Dan aku fikir sudah masanya Lokman perlu dihentikan daripada terus merosakkan identiti Postoboy UMNO itu sendiri. Jangan biarkan Postoboy UMNO itu dirosakkan, bukan oleh pembangkang tetapi oleh orang dalam sendiri. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.